Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan laut dan lautan. Ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan sentuh. Bentuk muka bumi lautan, terumbu karang, kepentingan laut dan lautan, kesan kegiatan manusia kepada laut dan lautan. Okey, sekarang kita akan belajar berkaitan bentuk muka bumi lautan. Kalau kamu tengok dekat depan ni, sebenarnya dia berkait dengan tajuk plat tektonik yang kita belajar sebelum ni. So, ini adalah ringkasan bentuk muka bumi laut lah. Okey, yang bahagian atas ni adalah dikenali sebagai benua dan diikuti dengan pentas benua, atau mudahnya kamu boleh faham sebagai kawasan pertama yang kena air, tidak terlalu dalam dan kena pancaran matahari. Selepas itu adalah cerun benua, sebab dia berbentuk cerun kan. Jelas nampaklah dekat situ sebab dia menjunam ke bawah. Selepas daripada cerun benua tu, kita ada cangkak benua. So, cangkak benua di kawasan situlah. Jadi benda ni simple saja, kamu boleh hafal sebab dia akan tanya nama-nama tempat ni lah. Seterusnya adalah jurang yang kamu belajarlah, iaitu hasil pertembungan di antara plat benua dan plat lautan. Okey, inilah contoh gambar yang lebih mudah, kamu boleh tengok. Yang atas tu adalah pentas benua, ada cerun, ada cangkak. So, ini adalah nota yang ada dekat Smart Geo kita. So, ini adalah bentuk yang lebih mudah lah kamu boleh nampak dan kamu boleh faham. Okey, ini pula adalah pentas benua yang tadi kita belajar tu lah. Dia ni kawasan yang cetek macam kita belajar tadi. Suhunya sederhana panas. Contohnya adalah pentas Sunda dan pentas Sahul. Tempat ni penting sebagai pembiakan ikan, terumbu karang dan pelombongan gas asli dan juga petroleum. Ini pula adalah jurang lautan. Ini senanglah sebab dia hasil daripada pertembungan daripada plat tektonik yang kita belajar sebelum ni. Contohnya seperti jurang Mariana di Filipina, iaitu jurang terdalam di dunia. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang ni ialah rangkaian batuan yang terletak di permukaan laut atau berhampiran dengannya. Rangkaian batuan ni dibentuk oleh polip dan alga kalkarea. Jadi untuk kamu lebih faham berkaitan terumbu karang ni, mari kita tengok macam mana proses pembentukan terumbu karang. Okey, pembentukan terumbu karang ni dia bermula dengan berjuta-juta polip yang sudah mati dimendapkan di dasar lautan serta disimen pula oleh alga kalkarea. Itu fungsi alga kalkarea ni, iaitu menyimen tu. Lepas tu dia akan jadi keras dan kemudian barulah dia akan membentuk terumbu karang. Sebenarnya proses pembentukan ni dia mengambil masa yang agak lama. Sebab tu bila dia musnah, dia akan sukar untuk dipulihkan. Sebab memang dia bukannya mengambil masa yang singkat untuk dia membentuk benda tu. Sebab tu di semua negara, diorang akan jaga terumbu karang ni. Sebab dia sebenarnya merupakan tempat habitat kan macam kita tahu. Jadi bila dia musnah, susahlah untuk ada terumbu karang yang baru. Jadi mempengaruhi hidupan laut di lautan lah. So, ini adalah rupa terumbu karang. Mungkin ada di antara kamu yang tak tahu kan. So, ini adalah dia punya kecantikan tu lah. So, sekarang kita akan lihat berkaitan dengan jenis-jenis terumbu karang yang ada. Mungkin kamu pernah nampak terumbu karang, tapi kamu tak tahu bezakan ada berapa terumbu karang ni sebenarnya. Sebenarnya terumbu karang ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, dia dikenali sebagai terumbu karang pinggir ataupun terumbu pinggir. Terumbu pinggir ni adalah terumbu karang yang berada di kawasan pinggir pantai. Kalau kamu pergi ke pulau, kamu akan nampaklah terumbu karang jenis ini. Biasanya kalau kita pergi pulau kan, kalau kita daripada daratan tu, kita bergerak sedikit atau snorkeling ke depan sedikit, kita akan nampak terumbu karang. So, itu adalah terumbu karang jenis yang pertama ni. Yang kedua pula dikenali sebagai terumbu penghalang. Okey, kalau kamu tengok dekat video ni, kalau macam pertama tadi kita belajar berkaitan dengan terumbu pinggir. Sekarang ni kita akan tengok pula berkaitan dengan terumbu penghalang. Okey,
Beza terumbu ini dengan yang tadi, terumbu penghalang ni dia bersifat menjadi penghalang yang akhirnya membentuk lagon di bahagian pantai. So, kamu boleh nampak lagon di depan tu kan? Jadi itulah beza kedua-dua tu. Biasanya yang ini kalau ada lagon, so kita kenali dia sebagai terumbu penghalang ni. Okay, jenis yang ketiga pula dikenali sebagai atol atau pulau cincin. Atol ni ialah sekumpulan terumbu karang yang berbentuk melingkar atau menyerupai sebuah cincin. Biasanya ia akan mengelilingi sebuah pulau volkanik yang sudah mati atau tidak aktif. Jadi kamu boleh nampak lah, cantik kan? So kalau kamu nampak jenis atol ni, maksudnya kawasan situ merupakan kawasan bekas volkanik atau bekas gunung berapi yang akhirnya sekarang sudah tidak aktif. Okey, sekarang kita lihat pula faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang ni. Okey, faktor yang pertama adalah suhu air laut. Suhunya ni kenalah berada di antara 30 hingga 40 darjah. Sebab suhu itu sangat sesuai untuk pembiakan polip yang akhirnya membentuk terumbu karang tu. Yang kedua, air tu kena jernih. Sebab dia penting juga untuk pertumbuhan polip tadi. Sebab bila kalau lumpur ada berkelodak, dia akan menghalang pernapasan polip ni dan dia akan menyebabkan polip mati. Seterusnya tidak adalah wujud terumbu karang tu. Yang ketiga adalah tindakan ombak, arus dan pasang surut. Sebab kalau kamu nak tengok ombak ni, dia macam bergerak-gerak kan. Dia akan membersihkanlah air tu. Dia pastikan air tu akan sentiasa jernih supaya tidak berkelodak. Jadi mudahlah untuk polip tu hidup. Yang keempat, kemasinan air tu kena berada di antara 30 hingga 40%. So kalau dia berada di antara itu memang sangat baguslah. Dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Sebab polip ni perlu cahaya matahari. Karang ni sebenarnya dia tidak ada di kawasan yang melebihi 55 meter. Untuk pengetahuan kamu lah. Okey, sekarang kita lihat contoh kawasan terumbu karang yang ada dekat Malaysia. Mungkin salah satu tempat ni kamu sudah pernah pergi. Yang pertama adalah Pulau Langkawi Kedah. So itu adalah terumbu karang yang ada dekat Pulau Langkawi. Yang kedua kita boleh lihat adalah terumbu karang yang berada dekat Pulau Perhentian di Terengganu. Dan yang seterusnya adalah Pulau Tioman. So kamu boleh nampak kan ada terumbu karang. Ini adalah jenis terumbu karang yang pertama tadi, dekat dengan daratan tu. Dan yang seterusnya adalah Pulau Mabul Sabah. Okey, sekarang kita akan lihat kepentingan laut dan lautan di Malaysia. Yang pertama kita boleh lihat adalah sebagai sumber protein. Sumber protein ni dia sangat penting untuk pertumbuhan badan kita. Sebab tu di negara kita ni permintaan kepada hasil laut sangat tinggi. Dan kita ni bertuah sebab ada banyak hasil laut yang boleh dijadikan sumber protein dengan harga yang sangat murah. Kepentingan yang kedua yang kita boleh lihat adalah menyediakan peluang pekerjaan. Laut ni dia akan membekalkan beberapa pekerjaan, misalnya nelayan, pelancongan, pengangkutan, pekerja pelantar dan sebagainya. Kepentingan yang ketiga yang kita boleh lihat adalah sebagai sumber air. Walaupun air laut ni dia bukan sumber utama air kita, tapi dia boleh digunakan untuk menampung kekurangan air bersih di negara, iaitu melalui penyagaraman air laut. Macam yang kamu tengok dalam video ni lah. So kamu boleh nampak macam mana proses-proses untuk penyagaraman tu. Sehinggalah diorang boleh menghasilkan air bersih seperti yang diorang tengah minum. Kepentingan yang keempat pula adalah sebagai pengangkutan. Ni mungkin kamu sudah tahu lah kan. Macam kalau mau ke pulau kena naik bot. Ada juga barang-barang yang dihantar melalui pengangkutan laut. Macam kalau kita mau ke Labuan daripada Sabah, kita kena naik feri dan semua tu adalah melalui lautan ni. Okey, kepentingan yang seterusnya pula adalah sebagai pusat rekreasi. Banyak sebenarnya acara yang dibuat melibatkan laut ni. Misalnya macam kayak, kapal layar dan berenang, snorkeling juga.
Macam negara kita ni ada acara tahunan yang melibatkan kapal layar. Contoh acara kapal layar yang berlangsung di Terengganu iaitu Monsoon Cup. So kalau kamu tengok macam best kan. Jadi kalau kamu macam ada ciri-ciri sebagai penunggang kapal layar ni, bolehlah mengikuti aktiviti ini. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah sebagai sumber mineral. Macam kita tahu negara kita ni kaya dengan sumber mineral. Bukan sahaja di daratan, tapi juga di kawasan pinggir pantai. Contoh sumber mineral di lautan ni adalah seperti petroleum dan gas asli. Tempat-tempat yang banyak hasil ini ataupun sumber mineral ini adalah seperti di Bintulu, Sarawak dan pinggir pantai Kerteh di Terengganu. Okey, sekarang kita akan lihat pula kesan aktiviti manusia terhadap laut dan sumber marine yang ada di negara kita ni lah. So, yang kesan aktiviti yang pertama adalah tumpahan minyak di permukaan lautan. Kesan ni dia akan membawa kepada pencemaran. Tumpahan minyak dan pembuangan enapan daripada tangki kapal tu melalui perairan negara kita ni, dia akan menyebabkan marine terancam. Yang kedua, kita boleh lihat adalah penggunaan pukat tunda. Penggunaan pukat ini akan menyebabkan kerosakan terhadap terumbu karang. Sebab pukat tunda ni dia jenis yang jaringnya tu sangat rapat, kecil. Jadi bila diorang guna, semuanya akan tertangkap termasuk ikan kecil dan terumbu. Yang akhirnya dia akan menyebabkan terumbu ni musnah. Apa yang kita boleh buat selepas itu, sebab macam kita belajar terumbu karang ni sangat sukar untuk ada balik. Jadi terpaksalah kita cari langkah seperti kita membina tungku buatan. Kegiatan manusia yang seterusnya adalah pelancongan. Pembuangan sisa domestik daripada hotel, sampah di pinggir pantai, bot dan aktiviti snorkeling di kawasan terumbu yang mudah rosak akan mempengaruhi kemusnahan habitat ni. Sebab macam kita lihat kan, banyak orang yang melancong, dia bawa bot tu ke kawasan terumbu karang yang tidak sepatutnya. Biasanya pelancong ni dia akan macam terpijak. Sebab tu sekarang ni dia ada undang-undang kita tidak boleh diving kalau kita tiada lesen, supaya mengekalkan atau menjaga terumbu karang tu. Okay, kegiatan manusia yang terakhir adalah penebangan pokok bakau. Aktiviti manusia menebang pokok bakau untuk dijadikan sebagai arang kayu akan menyebabkan kurangnya bakau. Bila bakau ni kurang, dia akan menyebabkan ombak ni semakin kuat. Sebab fungsi bakau tadi untuk menghalang atau melambatkan pukulan ombak tu sudah tiada. Jadi sebab itulah akan menjadi semakin bahaya sebab ombak ni semakin tinggi. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran untuk kali ini. Untuk langkah kamu boleh tengok dekat nota. Dan selepas tengok video ni, tengok nota dan seterusnya jawab kuis. Okey, good luck.